orang tanya macam mana nak menulis, ada format tertentu, ada tu. Sebenarnya saya akan mengulang lebih kurang yang macam tadi, sesi 2 tentang macam mana persediaan nak menulis. Cuma yang ni dia lebih ada format dia supaya lebih nampak lah. Okay, sebenarnya kajian tindakan ni the best is kena buat bengkel lah, sebab supaya kita nampak lebih nampak lah real situation tu. Ataupun the best is lagi, saya buat, saya faham, saya dengar, saya tahu, saya apa tu, saya lupa, saya ingat. Yang tu lah, pergi baca, cari benda tu. Saya buat, saya faham. Bila tanya-tanya ni, dia buat nanti dia lagi faham. Okay? Bila ada situasi kanak-kanak suka bertanya soalan semasa aktiviti sedang dijalankan. Kanak-kanak suka bertanya soalan ketika aktiviti sedang dijalankan, itu adalah kanak-kanak yang normal. Sebab dia kan, kanak-kanak ni kan dia ada semangat ingin tahu yang sangat-sangat tinggi. Dia mesti akan nak tanya, dia tak sabar-sabar. Dia budak bijak tu tanya, dia sangat excited. Cikgu ni lambat sangat ni, saya dah nak tahu yang the next tu apa, cikgu duk ni. Macam ni lah dalam kelas saya ni, saya baru sesi kedua, dia orang dah nampak dah the next is apa, cepat sikit orang nak tahu format. Dia nak membebe banyak-banyak sangat, orang nak dengar cerita lain dah ni. Dah tak sabar dah nak tulis ni. Selalu korang tak masak ke ni? Okey, orang tak masuk dapur pula. Okey, mari kita tengok isi kandungan ni sebenarnya. Cikgu buat macam mana nak cakap Okey, saya modify sikit daripada yang saya ambil daripada buku Kolokium Pembentangan IPGM baru ni. Sebab saya tengok okeylah, saya nak share dengan cikgu prasekolah ni benda yang ringan-ringan, tak nak heavy-heavy, benda yang mudah, benda yang dia rasa okey dia boleh buat. Sebabnya kan saya kata tadi, kajian tindakan ni dia ada macam-macam, dia boleh jadi macam-macam, boleh jadi 8 step, boleh jadi 6, boleh jadi 7, tapi sebenarnya benda tu ada dalam ni. Pengenalan, pelaksanaan, dapatan, perbincangan. Perbincangan dan cadangan tu nak sekalikan pun boleh. Last tu boleh jadi rumusan. Ataupun nak macam ikut ni pun boleh. Tapi macam tadi yang mula-mula yang 5 tadi tu, dalam pengenalan, apa ada dalam pengenalan tu? Refleksi kamu tadi tu lah. Refleksi tu kita tulis di bawah pengenalan ada refleksi macam mana mengenal pasti isu. Satu lagi kan, bila kita menulis kajian tindakan ni, saya tak take 5 saya tak take 2 semua orang terus je. Saya nak minum air macam. Sekejap sorry saya nak minum air kejap Lupa. Tak nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, link kedua. Okey, kalau ada kawan-kawan yang nak masuk tak dapat tu boleh masuk link kedua ya. Ini baru yang sebenarnya tajuk menulis kajian tindakan. Kita kan tajuk penulisan kajian tindakan. Kenapalah cikgu membebe sampai dekat 2 jam. Tapi sebenarnya kalau saya tak cerita yang mula tadi, so tak tahu gambaran dia kan. So saya rasa takat ni dah sesuai lah. Tak apa, kita lajak je kalau lagi tak selesai. Sikit lagi Okey, dalam penulisan kajian tindakan, yang pertama kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 ni pun dah okey. Kalau kita tengok artikel-artikel dalam, pergilah buka contoh kajian tindakan. Nanti balik petang-petang lagi free, try Google contoh kajian tindakan. Kita akan nampak, orang ni buat macam tu, macam ni, macam tu. Sebenarnya tak salah pun. Yang penting kita tu nak bertindak bila tu kan. Okey, satu lagi, selalu dalam kajian tindakan dia ada abstrak. Abstrak tu nanti saya cerita kemudian last kali, dan tajuk pun last kali. Pelik kan, kita dah buat baru nak cerita tajuk pula. Itu cara saya berfikir. Sebab ada orang dia cari tajuk dulu tau. Isu dia tak nampak dia nampak tajuk dulu. Lepas tu dia stuck dekat tajuk tu, dia tak boleh berkembang. So jangan sibuk nak cari tajuk, lepas tu ni. Kita cari isu dulu. Masalah apa sebenarnya yang kita nak selesaikan tu. Okay? So kita tengok kat sini. Ini ada yang mengulang. So yang mana yang belum jelas, cikgu jelas, saya akan jelaskan kat sini. Minta maaf saya dah memakai agresif sekarang sebab saya dah rasa selesa nak bercakap lagi ni. Saya takut nak kejar masa sebenarnya. Okey, dalam pengenalan tadi kita sentuh sikit tentang kenapa. Ini saya ambil contoh yang tadi Ini contoh yang dah berlaku kajian tindakan saya. Saya share terus macam ni supaya nampak jelas macam mana Pengenalan tu kita ceritalah, ada introduction tentang kenapa kita nak
kita cakap tentang isu komunikasi dan sosialisasi. So kita ambil highlight muka surat 5 KSPK tu sendiri, meng-highlightkan dalam fokus KSPK tu memang KPM nak macam ni. Dia nak murid mesti ada kemahiran komunikasi dan bersosialisasi ni supaya at the end tu dia boleh dia boleh ni lah kesediaan ke arah darjah 1. Okey. Dan kita sambung sikit pengenalan tu, bukanlah sikit je tu kan. Kita macam kenapa komunikasi dan sosialisasi tu penting tadi kan. Okey. Dan di situ pun kita boleh masukkan refleksi awal guru. Kenapa macam tadi cikgu dah ulang balik sikit cikgu terima 2 orang murid baru yang tak pernah kenal, tak pernah pergi sekolah. So dia orang ada masalah yang tadi tu, tak bergaul, tak minat, tak mau kawan dengan orang, dia duduk diam. Tapi kebetulan mereka 2 orang sama-sama, mereka 6 tahun dan mereka tak pernah pergi sekolah dan sama-sama lebih kurang. So macam mudah sikit lah cikgu nak repair sebab dua-dua sama pattern dia. Okay. So saya berfikir yang tadi, saya ulang yang tadi saya berfikir macam mana nak rancang pengajaran macam ni. Sekejap lagi hak yang baki yang lagi ramai tu mestilah lain aktiviti dia kan. Mestilah bahan dia pun lain sebab dia orang ni special sikit. Okay. Dan saya pasti kalau kita dah mula fokus murid yang 2 ni, hak yang lain tu lagi dia akan buat hal sendiri sebab dia pun dah boleh bersosial. Tak payah suruh pergi ambil mainan, dia pun akan ambil. So dia akan lagi lain macam. Dia akan menjadi huru-hara kelas tu kalau cikgu fokus tu. So cikgu kena fikirlah apa benda macam mana nak buat. Kalau nak buat perubahan tu berapa lama pula. Sebabnya murid tak kenal ABC. Dia tak pandai pegang pensil, dia tak boleh bergaul lagi. Hak yang ada lagi 21 orang tu, semua 20 orang, masa tu tak ingat 25 ke. So 3 orang ni je yang bermasalah, yang the rest tu semua dah okey. So mesti cikgu kena tukar kan pengajaran tu, aktiviti tu mesti berbeza kan. Okey. Dan berapa lama pula kita nak ambil jangka masa yang sama supaya at the end tu semua akan mencapai sama-sama boleh ni lah, walaupun tak boleh tak boleh kenal huruf. Bagi saya kalau nak masuk 6 tahun masuk je 1 tu dah dapat KV tu pun lega dah sebab dia tak pernah sekolah kan. Okey, dan kita nilai diri kita juga, kita ni mampu ke macam tu. Itu saya kata sokongan PPM sangat membantu. Okey, PPM kita membantu, kena bekerjasama, PPM kena tolong cikgu. Cikgu pun kenalah berbaik-baik dengan PPM, jangan gaduh Ada isu PPM gaduh dengan cikgu kan, bila buat kajian tindakan tu macam mana nak menyelesaikan masalah hubungan dalam tu. So menarik kan? Sebenarnya banyak benda korang tak pernah fikir benda-benda tu. Saya ada banyak isu tapi bukan semualah boleh kita luahkan dalam kajian, nanti jadi isu lain pula kan yang sesuai. Sebab ada satu lagi kan, ada satu lagi yang kat last kali tu saya nak sebut juga, nanti cikgu akan alert lah. Ada juga apa orang panggil peraturan-peraturan kita tak boleh mendedahkan nama sebenar, gambar sebenar. Dalam slide saya ni saya berbuah nama anak orang putih ni. Tapi kalau saya berbuah muka murid saya, tiba-tiba mak dia tengok, oh cikgu Ana share anak aku tak boleh bersosialisasi, siap. Tak boleh, dia satu isu etika kat situ. Etika dalam kaedah penyelidikan. Dia dah jadi akta lah tahun 2000 berapa baru-baru ni. Tak boleh dedahkan exactly profil murid. Kita nak guna murid A, kita guna nama dia. Nama dia ni bubuh murid A dan murid B. Kalau kecuali murid tu dah lama, orang pun tak tahu siapa dah, kita boleh bubuh nama, tapi kita tak tahu. Takut kes saman menyaman ni. Tengok ini cikgu ni ajak ni bubuh muka budak ni, bubuh terus nama anak saya ni. Mak dia nama ni sekian. Tak boleh. Tu kerahsiaan. Sulit Zaman sekarang ni macam-macam isu. So kita bubuh je murid A dari prasekolah apa. Tapi kalau kajian tindakan kita tak salah, cuma jangan bubuh muka dia betul-betul exactly profile dia, rahsiakan image dia supaya orang tak tahu ni siapa. Nanti mungkinlah ni anak ni orang tak kenal. Okey, itu je syarat dia. Okey, saya nak menyelesaikan masalah tingkah laku. So saya study lah tingkah laku, saya type je kat Google tu masalah tingkah laku macam mana nak diselesaikan. So saya terjumpa lah kajian-kajian yang menyebut tentang tingkah laku ni macam ni perlu diselesaikan dengan ni, modifikasi tingkah laku contoh. So bila saya baca saya kata macam sesuai je dengan saya punya kajian. Saya nak cuba tengok okey, apa tu modifikasi tingkah laku. Satu kaedah nak repair tingkah laku yang daripada sesuatu yang tak best tu pada yang lebih baik lah, yang lebih positif lah, negatif pada positif. Okey, so dalam modifikasi tingkah laku ni
Dia dah bagi panduan dah. Cikgu kalau nak cuba tu, katalah cikgu ada masalah yang macam sama je masalah cikgu Ana ni. Ambil je lah ni. Cikgu saya halalkan sebab saya pun mengkaji daripada pembacaan saya. Bukan saya yang menulis ni. Yang ni saya ambil daripada penulisan langkah-langkah ni dalam modifikasi tingkah laku ni daripada teori behaviorisme kata silap saya. Okey, tak apa nanti boleh check balik untuk sahkan balik. Dia kata kita nak tahu langkah-langkah yang untuk kena pasti nak modify, nak repair tingkah laku manusia ni, mula-mula kita kena pasti dulu apa benda nak repair tadi tu. Okey. Lepas tu kita buatlah panduan, strategi, prosedur, cara nak bertindak. Lepas tu kita cuba laksanakan ikut plan tu dan kita nilai. Yang bawah tu berkesan ke tak? Kalau tak berkesan, repair lah. Kalau berkesan, itulah modify yang kamu buat tu sukses. Okey, sebenarnya ini pun boleh ini dalam kaedah yang itulah modifikasi tingkah laku. Okey. Yang ketiga, kita tulis kat situ. Kita pakai apa tadi kaedah pemerhatian. Sebab nak ubah tingkah laku ni dia sesuai kaedah pemerhatian. Kita buat senarai semak, kita perhati, kita catat. Hari ni jadi macam tu, esok jadi macam ni. Lepas dia guna kita punya kaedah yang kita syorkan tu, plan A, plan B tu, dia berubah ke tak berubah. Okey? Okey, lokasi kelas kita lah, kelas kita kan. Okey, sampel. Macam contoh dalam kajian ni, saya guna 2 orang murid saya sebab mereka kebetulan murid baru, sama-sama masuk, sama-sama perangai sama. So saya kata memang sesuai lah, saya sekalikan dalam sampel saya. 2 orang je yang saya perhatikan. Okey, yang ni dalam lebih kurang Januari, April, lebih kurang 4 bulan tau. Sebab, yelah nak betul tingkah laku nak senang ke? Tingkah laku kita sendiri nak berubah pun susah. Nak merepair anak orang kan. So dia bukan satu yang mudah. Cuma dalam konsep kita dalam bilik darjah ni kita nak repair kemahiran kat situ. Kemahiran bersosialisasi. So kemahiran ni dia nak mula sesuatu nak repair ni dia kena buat satu benda tu kita ulang, nanti akan dapat. Dalam teori apa pengulangan tu, teori sosial, saya tak ingat teori apa kognitif, bukan kognitif. Teknik mengulang ni, okey? Kita nak dapatkan satu tingkah laku baru, tabiat baru, dia mesti ulang. Macam nak dapat lesen kereta, kalau pergi belajar sekali tak dapat kan? Kena pergi ulang sampai mahir baru dapat lesen. So dia sama je konsep dia. Okey, analisis. Tengok Excel, SPSS. Ini saja je saya bubuh sebenarnya. Saya tak pakai pun Excel, SPSS. Saya pakai senarai semak je. Lepas tu dari senarai semak tu saya kira peratus dia. Macam mana nak kira peratus dia tu? Saya nak cerita kat sini susah sikit. Nanti saya kena tunjuk macam mana senarai semak tu dia rupa macam mana semua Okey, plan A. Okey, sekarang murid tu bermasalah. So saya buat plan A macam mana nak selesaikan. Saya buat kaedah pengasingan. Budak-budak ni dah ada pandai, sederhana. Saya tahu. Saya buat macam ni. Kumpulan A, hak cerdik sikit, cemerlang. Sederhana, kumpulan B. Kumpulan C ni perlukan bimbingan. Kelas tu kan dia satu katalah meja ada 4 orang. So ada banyak meja lah kita sebelahkan. So bila saya asing, saya mestilah ambil budak X, Y tu yang perlu bimbingan. Saya tak dekat dengan saya sebab senang saya nak perhati, nak pantau, nak bagi apa benda, aktiviti dan sebagainya kan. Dan satu lagi kan, cikgu janganlah loket nak memuji murid. Panggillah kat dia sayang, pandainya sayang, macam ni lah. Memang anak saya sini jealous. Dia kata, Mak, Umi dengan anak murid sayang-sayang. Dengan dia tak garang-garang. Saya kata lah, biasalah kat rumah sayang anak sendiri lain, sayang anak murid lain. Sebenarnya cikgu ni nak bagi peneguhan positif. Sebab kita tak tahu anak tu kat rumah dia macam mana kan. So sekurang-kurangnya dia rasa bila cikgu panggil sayang dia lain macam tau, dia berubah. Saya ada satu kes tau, anak yatim, mak dia tak ada. Dia tinggal dengan bapak dia. Saya dengan dia memang masa tu saya masih jahil lagi lah. Saya belum menguasai lagi macam mana. Yalah cik, saya baru posting. Biasalah jiwa muda, darah muda dia garang. Saya lari kejar dia dalam kelas. Dia lari, saya kejar. Dia kejar saya balik. Saya kata, Masya Allah budak ni memang lain macam. Nak buat kajian tindakan tak sempat. Kami main kejar-mengejar dalam kelas. Tapi sebenarnya, tapi itulah sayangnya dekat dah habis ujung tahun baru saya perasan. Satu hari tu saya kata saya tak boleh lah guna kaedah ni, tak sesuai. Saya nak cuba kaedah modifikasi tingkah laku. Selepas saya dah buat kajian tentang tu baru saya cuba test kat dia. Saya panggil dia sayang. Dia yang saya rasa seorang murid yang aktif sangat, yang selalu buat saya rasa sesak dada saya ni sebab mengejar dia, rasa give up sampai nak rasa nak pencet je cikgu prasekolah masa tu.
Baru je Cikgu Pra dah nak pencen tau dengan perangai budak-budak dia kan. Saya tahu semua ada macam tu. Tapi bila saya panggil dia sayang, dia yang tengah tu tiba-tiba berhenti. Dia tunduk, air mata dia nak berair tau, nak nangis tau. Lepas tu saya kata, "Mai kat cikgu." Saya tak boleh peluk dia sebab saya perempuan, dia lelaki kan. Cuma saya pegang bahu dia. Saya cakap, "Saya minta maaf saya mungkin terlepas pandang kamu." Sedih lah pula. So memang saya nampak murid tu dia macam mana orang panggil daripada harimau dia tukar jadi kucing. Tu cerita dia. Sebab kita bagi tu je sentuhan. Sebenarnya dia tak ada ibu. So dia tak siapa panggil dia macam tu kot kan. Dia rasa touching sikit. So dia terus lembut dengan saya. Saya pun rasa alamak, hari ni sebenarnya hari terakhir kamu akan pergi ke darjah 1. Cikgu dah silap. Cikgu dah silap ajar. Cikgu patutnya mula dari dulu. Cikgu lambat jumpa kajian tindakan cikgu. Tu dia. So kamu kena ni lah. Okay, cubalah fikir-fikirkan. Sedih pula rasanya. Okay, lepas tu saya buat aktiviti. Sebabkan saya nak murid saya cepat. Masa tu saya tak ada inovasi. Saya ada satu inovasi lain kena ABC secara cepat. Tapi masa ni saya tak ada inovasi lagi. So saya ajar nyanyi je lah. Sambil nyanyi, sambil tunjuk. Saya tampak ABC sampai kat tempat makan. Orang lain dah makan habis, mereka saya tahan dulu. Saya suruh baca ABC tu dekat dapur. Sebab dah risau kan, orang lain dah boleh baca kan. So banyaklah cara-cara ini antara yang saya buat dalam Bidajah dan saya percaya cikgu-cikgu lagi hebat-hebat boleh buat macam-macam aktiviti. Dan kami yang pastinya kena ada kerjasama PPM. Okey, sangat membantu. Dan selepas 2 bulan, teknik-teknik saya yang macam-macam tu, yang teknik saya tu tadi pengasingan kan, saya letak dia asing. Dan teknik tu sangat tidak begitu memberangsangkan dan saya rasa tak boleh jadi ni. 2 bulan buang masa, tak apa. Kita sedang belajar sesuatu kan, kita try and error. So selepas tu saya baca lagi. Dalam modifikasi tingkah laku tu dia ada banyak sebenarnya teknik tau. Cikgu try lah test mana yang cikgu rasa tak boleh tu, cubalah. Lepas tu saya pun cuba modeling. Okay, modeling, tahu kan modeling kalau dalam teori Bandura dia pun sebut cikgu adalah role model ataupun rakan yang lebih bagus, yang lebih excellent jadi role model. Kanak-kanak tu akan ikut. So saya buat teknik plan B, saya tukar. Dia kata kat sini role model teknik modeling tu menetapkan satu tingkah laku. Cikgu nak dia berubah jadi macam mana. So kita letak dekat murid yang ada ciri-ciri tu. Okay, bila saya buat plan B, saya letakkan mereka berasingan. Saya tak letak dua-dua orang sekali. Saya ambil contohnya murid, saya bubuh nama XY, murid X ni saya letak dengan tu, murid Y ni saya letak dengan yang cemerlang. Tu pun sama, saya buat pemerhatian lagi. Saya tengok lagi macam mana pula jadi kalau saya buat macam tu. Dan okay, ini yang kamu akan tulis nanti dalam pelaksanaan dia sebelum intervensi ataupun sebelum teknik tu dilaksanakan. Saya tengok budak-budak kanak-kanak ni tadi XY ni dia pendiam, pemalu. Kita nak catatkan macam mana berlaku kan. Tak suka bersosialisasi, suka bekerjasama dengan guru dan rakan, lambat menerima dan memberi maklum balas dalam proses pembelajaran. Okey, selepas Cik Yati dah ada kalau kita nak buat telegram. Create satu telegram, lepas tu bagi link kat dia. Tulis apa. Kelas Dr. Ana. Ya, apa-apalah. Okey, nanti selepas intervensi, selepas 2 bulan saya tengok murid-murid ni memang ada perubahan. Memanglah kalau normally kanak-kanak tu dia ambil masa untuk berubah tapi cuma cikgu ni risau terlebih. So saya tengok lepas 2 bulan tu dia boleh main dengan rakan sebaya, dia pun dah boleh pegang pensel, boleh menulis huruf dan huruf-huruf tu pun dah jelas, nampak, faham, dapat kenal dan boleh sebut nama rakan. Saya selalu tanya, sebut nama rakan-rakan dalam kelas. Kalau dia tak kenal tu maksud dia memang tak ambil peduli pun. Tapi bila dia kenal, dia boleh sebut, okey. Dan kanak-kanak ni juga dah boleh berkomunikasi dengan rakan dan guru. Okey. Catatkan juga pemerhatian yang lain yang berlaku. So kita nampak dia lebih berkeyakinan dan berani. Macam mana nak kata dia berkeyakinan dan berani? Sebab dia dah berani angkat tangan, kalau cikgu tanya apa-apa, dia dah berani. Okey, macam tadi kan pelajar tadi tu bijak tu, yang cikgu duk cerita tu asyik angkat tangan je. Maksud dia sebenarnya dia seorang murid bijak. Dia tak sabar-sabar, nak cepat-cepat pandai. Okey. Dan berani berebut pemadam. Berani berebut pemadam dengan rakan sebaya untuk bantu cikgu padam papan putih. Saya selalu link kehadiran boleh press mula tak? Masuk lagi sekali Okey,
Sebab bagi saya, kalau murid ni pasif tadi tu, tiba-tiba dia dah berani berebut pemadam. Selalu cikgu akan, okey siapa nak tolong cikgu padam papan putih, dia dah berebut-rebut. Tu dia dah berubah lah tu, dah berani lah tu kan. Kalau tidak, nantak nak padam ke tak cikgu punya masalah, cikgu selesai lah sendiri kan. Tapi dia dah boleh, so dia berubah. Berani berlari dalam kelas. Ni cikgu tak suka ni, tapi saya nampak itu satu perubahan kan, daripada dia tak berani, dia dah berani mengusik kawan, dan dia pun berani dah tukang jadi pembantu personal cikgu dah. Cikgu tengok tu dia buat bising, cikgu tadi kan dia pergi tandas tu 3 kali. Maksud dia dah berubah. Okey, sebenarnya bila murid dah boleh berubah, so barulah senang tugas cikgu nak ajar hal lain-lain tu. Okey. Plan B Plan B nak salin. Mana dia tak plan B? Plan B modifikasi tingkah laku teknik modeling Tak apa, nanti saya ada minta urus setia buat grup Telegram. Dengar tak cikgu? Channel Telegram. Channel Telegram. Nanti saya share ke dalam ni. Boleh masuk dululah walaupun saya tak sempat masuk lagi. Masuk dulu. Nanti kita kongsi-kongsi tentang ni Saya boleh coaching sikit-sikit. InsyaAllah bolehlah apa benda nak di-share dalam ni. Apa yang tak cukup tu kita share kat sana. Okay. Dan sebenarnya bukan saya, macam tadi ada satu soalan, kita nak tengok 2 orang murid tapi yang lain tu macam mana? Sebenarnya memang akan berlaku tempias dia sebab kita kan budak-budak kan dia akan belajar melalui pemerhatian. Maksudnya teknik modeling tu baguslah sebab murid lain juga akan terkesan. Contohnya ini saya letak nama dia tau, nama murid-murid ni. Kalau saya nak letak nama macam ni sepatutnya salah. Contoh Nozalika, kalau mak dia tahu, cikgu duk bubuh nama anak dia, cerita kat semua orang satu Malaysia dengar. Salah, mak dia boleh saman saya ni. Tapi sebenarnya budak ni dah tingkatan 5 dah sekarang. Okey. Cuma kalau kita nak guna nama budak tu, kita buat dalam kurungan bukan nama sebenar. Ataupun jangan pakai nama dia, kita pakai nama orang lain, nak bubuh nama dia bola nama dia Daniel. Okay, so dalam kurungan bukan nama sebenar. Ataupun tulis je X, Y, Z, K, whatever lah, huruf-huruf lain tu supaya kita tak highlight nama dia. So di sini murid yang pendiam tadi bertukar, okay, ini kesan lain bukan kesan budak-budak tadi tu. Budak tadi tu dah berkesan, ini dia efek juga murid dalam kelas tu pun ada yang jenis pendiam tapi dia pun sebenarnya genius. Tapi dia bertukar menjadi suka bercakap pula dah. Asyik sembang je sebab dia duduk dengan orang yang suka sembang. Dia sembang lah juga. Okey, murid yang malas baca. Ada murid tu malas baca, saya letak dengan murid yang dah pandai baca, saya buatkan mentor-menti pula. Kamu dah pandai baca, kamu ajar dia. Lama-lama yang tu pun dah terikut jadi boleh baca. Pergi mana pun berdua, bawa buku. Pergi duduk sudut sana, sudut sini, pegang buku. Nampak tak dia kesan dia kat situ? Sebab budak-budak dengan modeling ni, dia ambil contoh yang baik. Murid yang tulisan terbalik, mesti ada punyalah tulisan terbalik ni. Kadang-kadang sampai je 3 tulisan terbalik. Dia dah boleh repair sebab dia duduk dengan sebelah kawan dia tu, Syahira. Contohlah Syahira ni tulisan ni cantik. Saya letakkan tulisan selalu tu dia terbalik tu dengan dia. Sekarang budak tu dah besar dah, tingkatan 5. Saya baru jumpa dia minggu lepas. Saya ingat dia, kamu dulu tulisan terbalik. Saya ingat dalam hati saya lah. Sekarang dah pandai, dah siap boleh jual, berniaga dah kat tepi jalan kawan-kawan dia. Okey, murid yang hasil kerja tidak kemas. Okey, contohlah ada murid tu hasil kerja dia selalu tulisan dia tak ikut garisan, dia terkeluar alignment dan sebagainya, padam pun comot-comot. So saya letakkan dengan murid yang selalu buat kerja kemas, so dia terikut murid tu. Kita jadikan murid yang positif tu inspirasi mereka, model mereka. Murid yang tulisan hodoh, murid yang tulisan hodoh ni akhirnya menjadi cantik, mengatasi kawan-kawan yang lain sebab kita letakkan dia dengan murid yang tulisan dia cantik tu tadi. Macam tu. Okey, perbincangan dia tadi kita nampak. Tadi kan kita buat dia mula dengan pengenalan, perancangan, dapatan kan. Yang tadi tu dapatan ini perbincangan dan habis dah ni. Okey, perbincangan kita tengok kaedah pengasingan. Kita cerita balik apa yang kita buat tu secara umum dan yang berlaku. Kaedah pengasingan murid ni sebenarnya tak memberi kesan baik kepada tingkah laku dan cara gaya pembelajaran murid prasekolah. Sebab murid prasekolah ni dia tengok, dia perhati. Sama di rumah dia perhati bapak dia macam mana, dia ikut perangai tu buat mas sekolah. Dia akan bawa perangai tu sampai besar. Okey, cikgu ada buka link Telegram. Ya? Ada? Belum Okey, boleh tengok dalam chat tu ada link Telegram. Boleh masuk dulu
taruh dulu, nanti petang-petang sekali lagi saya masuk. InsyaAllah saya boleh kongsikan bahan ni. Boleh kita kongsikan, nak tanya apa-apa pun boleh kita cuba jadikan satu medium perkongsian ilmu. Okey, murid ni kalau murid yang lemah, kita letak dengan yang murid lain yang lemah, satu kumpulan tu jadi lemah. So dia tak belajar sesuatu kat situ. So kita rasa macam mana nak cakap tak baik kan, kita dah buat silap tu kat situ. Tapi tu sebab cikgu kena buat kajian tu supaya cikgu boleh, yang tak best tu kita repair jadi best, yang tu diangkat menjadi satu amalan terbaik pembelajaran, amalan terbaik pembelajaran dalam prasekolah. Okay, so murid lemah bila kita letak dengan murid yang cemerlang, dia akan lebih cenderung untuk mengubah diri dia, mengubahkan diri dia untuk menjadi murid cemerlang juga, ikut contoh. Okay, so ini amazing lah kalau bagi saya kan, sebab dia boleh ubah. Maksudnya teknik tu yang kena dengan dia. So kita kalau kita menulis dalam dapatan perbincangan, kita boleh kaitkan dengan teori apa yang kita pakai. Sehingga orang dia rasa macam alamak teori ni malas ni nak study. Tak payah study teori-teori banyak-banyak. Kita tengok dalam buku. Kalau cikgu daripada KPLI, cikgu buka balik buku pengajian psikologi pendidikan tu, ada banyak teori yang berkaitan dengan pendidikan. Cikgu ambil kat situ, beberapa tu kebanyakannya mesti relate dengan apa yang berlaku dalam bilik darjah. Cikgu tak payah nak pergi tinjau jauh-jauh. Cara dalam tu je, persekitaran tu je. Kalau tak apa cikgu type je. Teori tulis je tingkah mengubah tingkah laku kanak-kanak. Sekali dia keluar contoh-contoh, cikgu ambil kat situ. Okey, dan dia kata untuk mengatasi tingkah laku dalam teori pembelajaran ni, kebetulan bila saya dah buat macam tu, saya tengok kajian saya ni macam masuk matching dengan teori pembelajaran sosialis, yang mana dia kata untuk mengatasi tingkah laku bermasalah, cikgu boleh pilih murid yang berkelakuan bagus, positif, cemerlang, kita duduk jadikan contoh, jadikan idola, jadikan model supaya murid yang tak best tadi tu, tak cemerlang tu, dia boleh ikut itulah teknik modeling tadi tu. Dan satu lagi, guru perlu memberi tumpuan lebih lah. Kita nak repair yang dua tu, kita lebihkan sikit sebenarnya sebab yang fokus tu, tapi sebenarnya kena pandai jugalah, bukannya sampai kawan-kawan lain terabur lari merata tu akan jadi masalah pula lah So kena sama-sama seimbang. Kalau dia ada buat benda yang baik, kita puji, bagi hadiah, bagi dia perasa seronok lah datang sekolah, hari-hari dapat hadiah. So yang tu yang dia cepat tu untuk murid yang nak repair tadi tu. Dan akhir sekali cadangan. Okey, cikgu dapat sesuatu tak? Saya cakap rasa laju sebab saya nak kerja masa. Takut nanti korang tak masak lah ni. Sudah sengah dah. Okey, cadangan. Okey, sebenarnya kan kita tengok balik, bila kita dah buat kajian tindakan tu, kita rasa macam tu punya kajian tindakan, senang je. Kalau tahu dah 14 dah saya buat kajian tindakan. Betul tak? Sebenarnya kita tak diberi pendedahan, tak tahu dan malah nak tanyalah, nanti tahu nanti kena buat pula. So yang ni sebagai perkongsian santai, siapa dapat nak cuba silakan, siapa tak nak tak ada wajib, tak ada paksa, untuk diri sendiri. Okey, untuk diri sendiri, tak ada siapa paksa pun. Okey, dan kajian bila kita tengok balik, sebenarnya saya mengutarakan kajian ni untuk diri saya sendiri, untuk cikgu lain, dan untuk mungkin orang lain nak buat master ke, nak buat PhD ke, boleh tengok balik. Bila kita buat, walaupun kajian kita kajian dalam bilik darjah, tetapi kalau kajian kita ni dibaca oleh sekolah lain, katalah kawan-kawan kita ke siapa-siapa lah, pensyarah ke mana ke, terjumpa dan dia rasa saya nak cubalah buat kajian yang lebih mendalam. Contoh, wajar ke tindakan guru mengasingkan murid cemerlang dengan murid yang lemah, dan apa kesan dan akibat kepada masa depan murid tersebut? Cikgu Ana tak suruh kaji macam ni sangat, tapi idea yang keluar daripada kajian tindakan kita yang biasa-biasa tu boleh memberi idea yang lain, peluang lain untuk pensyarah lain, untuk orang lain, untuk kawan lain mengkaji yang lebih mendalam. Boleh buat kajian ni? Siapa rasa nak buat kajian, ambil lah. Ambil idea dia dan pergi mula buat proposal. Saya boleh semak proposal. Saya nak tengok boleh tak nampak kat situ. Okey, maksudnya kita boleh buat kajian sebab saya tengok amalan mengasingkan murid ni masih berlaku kan. Kalau kita pergi sekolah, ada sekolah besar, dia ada 5 kelas, murid kumpulan kelas A, B, C, D, E. Okey, kita nampak murid ni, E tu dah tahulah kumpulan macam mana perangai dia. Cikgu dah label sekali.
label murid kumulai tu cikgu larat pergi tak larat pun tak apa. Kami pun tak upaya dia tu. So maksud dia lagi masalah. Lagi teruk cikgu label sekali, Masya Allah. Jangan label murid tak baik, itu lagi mulut cikgu tu doa yang macam mana mulut ibu bapa juga. So dia akan jadi, yelah jadilah tak apa-apa murid tu sebab cikgu pula duk cakap macam tu. Sampai bila pun tak selesai masalah. Okey, sebenarnya perkongsian saya dah habis. Cuma ada beberapa isu yang simple-simple ni yang cikgu yang kena ambil kira juga. Pada penulisan tadi ada yang 5 bahagian tadi tu, pengenalan dan sebagainya tu, yang kita dalam slot 3 tu, last kali kita kena ada rujukan. Sebab kita menulis ni, kita tak boleh syok sendiri juga. Kita kukuhkan penulisan kita dengan rujukan tu, kita ambil dari siapa kata. Siapa yang kata macam tu? Boleh cari Google je, dia ada semua di hujung jari je. Kita Google, kita akan dapat macam contoh tadi saya dah sebut tentang teori teknik modeling. Teknik modeling tu dia oleh Bandura sebenarnya. Sebab dia memang ajar tentang tu. Bila kamu study sikit, bacalah sikit. Cikgu kan kena rajin baca. So kita akan nampak macam mana Bandura ajar tu. Sebenarnya Bandura pun dia ambil rujuk pada kitab kita. Bila saya baca tu, dia kata ini semua idea-idea barat pun dia ambil daripada kita, daripada Al-Quran kita sebenarnya. Itu sebabnya makin baca, makin jumpa, makin rasa hai ya Allah, kita kadang-kadang tersibuk dan tak sempat. Okay, so kena rajin-rajin ni lah. Cari isu dalam bilik darjah je. Dan lagi satu, saya share sikit je, tak boleh share banyak sebab sebenarnya untuk kalau kita nak belajar tentang menulis, cara menulis kajian tindakan, dia satu hari juga kot slot dia. Sebab jurnal, cara menulis jurnal lain, cara menulis buku lain, cara menulis rujukan tesis lain, cara menulis untuk ambil daripada laman web lain. So yang tu dia lain-lain. Dia mungkin lain dari segi ni huruf-huruf depan ni, huruf besar. Kalau tajuk tesis, tajuk dia huruf besar semua. Ini saya tengok ni, saya tahu tesis Universiti Tun Hussein On. Kalau dia buku macam ni, sekejap. Yang ni jurnal, ni saya punya, saya buat jurnal, masuk dalam jurnal. Macam ni lah kita tulis, kita publish. So keluar lah sebagai jurnal. So kita dah dapat markah untuk penerbitan kat situ dalam kendiri kita SPL. Macam yang ni tajuk buku. Nanti benda ni dia kena semak betul-betul sebab semalam saya copy paste yang daripada yang saya ada dulu. Tapi sebenarnya dia ada banyak, ada berapa puluh, 67 muka surat kot tentang menulis petikan rujukan ni. Dia tak ada silap sebab dia mengikut ni apa style tu orang panggil American Psychological Association. Dia dah standard, dia pakai untuk semua ya. Dan satu lagi, kalau kita masuk nak hantar artikel kajian tindakan kita dalam mana-mana pertandingan dia akan minta abstrak. Ini pun boleh jadi satu slot untuk perkongsian. Abstrak ni dia simple je. Dia dalam 250 ke 300 muka surat je. Muka surat pula. Patah perkataan saja, maafkan saya. Satu muka surat je, single spacing je. Tapi ada orang dia macam susahnya. Abstrak tu apa benda? Nama pun abstrak kan, jadi out of thinking out of the box dah. Abstrak sangat sampai tak boleh nak fikir. Sebenarnya abstrak tu dia adalah rumusan, ringkasan semua everything yang you tulis dalam kajian tindakan tu. Itu sebab bila kita dah tulis, kita tahulah kita tulis apa. Kita just ambil sikit-sikit tu, sangat bagi dia, kompreskan dia sangat. Jadi sikit je, satu muka je. Okay, jadilah dia abstrak. Kita namakan dia abstrak. Ni saya bagi contoh. Tak payah baca lah, sikit kepala kecil kan. Okay, cuma dalam abstrak tu patutnya kat atas tu dia adalah tajuk kita, nama. Sebab tak cukup ruang saya nak letak. Last kali dia ada kata kunci. Kata kunci tu dia 3 hingga 5 perkataan. Okay, link kehadiran lagi sekali kak. Okay, macam mana pula kata kunci pula ni, tak faham lah dah nak berkata-kata dah dikunci pula kat situ. Sebenarnya kata kunci ni adalah macam keyword tu kata kunci lah kan. Kita nak buat kajian tingkah laku, so benda utama isu dalam ni tingkah laku. Kita tulislah tingkah laku. Fokus kita siapa? Prasekolah. Kita letaklah prasekolah. Teknik yang berkesan dalam ni kita nak highlightkan modeling sebab kita akan bincangkan banyak isu macam mana modeling ni membantu. So kita letaklah modeling. Kita letak kajian tindakan supaya orang cari, katalah kamulah sebagai guru nak cari kajian tindakan lah, contoh kajian tindakan. So kita tulis je kat search Google tu kajian tindakan, dia keluar lah.
mungkin dia keluar kajian tindakan ni kalau dah pernah publish. Sebab ini adalah contoh kajian tindakan. Kalau kamu kata nak kamu tulis tingkah laku prasekolah, dia keluar benda-benda yang berkaitan dengan tu. So kita keluarkan keyword ni sebagai macam bila kita nak cari tu, orang tekan keyword tu, dia akan keluar segala yang berkaitan dengan tu Dan akhir sekali baru saya letak tajuk. Inilah satu-satunya penceramah yang pelik, tajuk di belakang. Sebenarnya saya kan adalah beberapa pengalaman saya nak kongsi. Kawan saya nak buat dia sama belajar. Dia jumpa saya, dia kata, "Cik, Kak Ana, macam mana nak tulis tajuk nak tajuk apa? Saya nak buat kajian tentang apa, tajuk apa?" Saya kata, "Kenapa sibuk nak tulis tajuk ni? Isunya nak buat tentang apa?" Sebenarnya kita cari isu dulu. Bila kita dah dapat isu, kita dah buat, tengok bila kita, macam cikgu dah lalui apa yang saya share ni, at the end bila kita tengok tajuk ni masuk tak dengan kajian tindakan saya. Teknik modeling, kaedah untuk membantu murid baru prasekolah yang bermasalah tingkah laku untuk, satunya tu, untuk bersosialisasi, terhilang pula untuk. Maksud dia kita terus fokus yang teknik kita tadi ada pengasingan dan modeling kan. So bila dah teknik modeling tu yang menjadi, kita fokuskan terus tajuk kita kepada modeling. Itu kan jadi keyword kita juga. Adalah kaedah membantu murid baru. Kenapa kita kata murid baru? Murid lama tak boleh ke? Boleh jadi murid lama sebab macam tadi kan dia ada tempiah dia juga, tapi teknik tu dia boleh jadi kepada murid baru atau lama. Cuma isu di sini, kajian saya ini adalah saya fokus pada murid baru. Macam itulah, untuk bersosialisasi. Dia ada masalah tingkah laku tu sebab dia tak boleh bersosialisasi. Kalau kita baca tajuk tu kita dah nampak dah, oh saya tahu dia ada satu teknik modeling. Kita tengok apa dalam tu, barulah kita akan cubalah tengok apa sebenarnya ada dalam tu. Okey. Tadi pun ada soalan, banyak format lah apa kan. So saya tak nak bagi cikgu sakit kepala, cuma saya nak share sikit-sikit je macam ni. Dalam menulis kajian tindakan, ada orang dia pakai model. Model ni macam guideline lah. Macam mana tadi kan ada yang tanya format dia kan. Dia macam guideline. Contohnya kita tengok model ni. Model Levin. Model Levin ni dia ada 4 step. Pertama cikgu rancang, itu cikgu buat reflect, sorry. Dia mula dengan reflect dulu. Reflect tu refleksi lah, buat refleksi awal. Lepas tu cikgu rancang, cikgu buat tindakan ataupun pelaksanaan, cikgu buat pemerhatian dan cikgu menulis dapatan. That's all. Dia ada 4. So sama je tu sebab dia boleh jadi banyak-banyak apa, macam-macam orang, macam-macam gaya. Sebenarnya tak salah pun. Model kemis, dia ada reflect, dia buat tinjauan awal, dia rancang, dia tindak, lepas tu dia buat pelaksanaan, pemerhatian, lepas tu dia menulis ending apa benda pendapatan dia. Macam ni. Kalau nak buat banyak-banyak lagi, macam ni ada 8. Kena pasti kumpul data, analisis, baru dia rancang. Dia buat macam apa orang panggil, dia buat pre kajian, dia test dulu. Test dulu. Lepas dia test baru dia nampak okey, dia nak cuba plan tindakan tu. Lepas tu baru dia pergi laksana balik, dia kumpul, nampak dia macam ulang sikit, dia test dulu. Dia tak berani nak terus, tapi sebenarnya tak apa, terus je. Dah tak berkesan, ulang lagi kaedah tu, tulis lagi dapatan dia. Macam ni model ni, dia yang ni ada banyak lagi. Yang ni dia lebih apa, self evaluative. Ini dia buat refleksikan diri lah, lepas tu melibatkan penyelesaian masalah. Tak salah ambil yang pening kepala lah, kita ambil yang mudah-mudah je. Yang ni lagi sikit kepala, tak usah tengok lah. Saya saja share je supaya cikgu tahu kenapa. Sebab ada soalan tadi kan tentang tu, saya tahu, saya nak bagi jawapan kat sini. Sebenarnya ada macam-macam. Macam ni, mencari titik permulaan. Titik permulaan tu isu dah tu. Lepas tu penjelasan kepada situasi tu, dia explain lah balik refleksi dia macam mana. Lepas tu dia pun baru bentuk strategi tindakan. Lepas tu baru dia tulis dan sebar. Okay, nampak kat situ ada banyak. So tak payahlah hafal pun, tak keluar dalam periksa yang ni. Ada periksa ke? Mana ada periksa? Okey, dah habis dah. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya nak share sikit pengalaman saya? Sebenarnya saya tak suka sangat nak kongsi pengalaman ni, tapi mungkin boleh jadi inspirasi. Sekejap ya. Ini masa pandemik betul tak? Kenapa tak keluar? Sekejap. Masa pandemik ni ia berlaku 2020 hingga 2021.
Untuk cikgu-cikgu yang overwhelmed dengan terlalu banyak informasi. Macam saya patah balik kepada ayat. Okey, ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita pukul apa? Elok-elok pukul 12. Dah isi link kehadiran? Dah isi link penilaian? Dan dah masuk Telegram? Ada tadi minta kat saya apa ya? Ada yang tanya minta macam mana nak publish penulisan tu. Okey, tak apa, masuk dulu dalam channel tu. InsyaAllah saya dah banyak ada banyak iklan yang boleh lagi, yang tak deadline lagi. Boleh, nanti saya sharekan dalam grup tu. Sebabnya dengan kajian tindakan, kita balik semula tadi tu, dengan kajian tindakan, dia bermula dengan kajian tindakan, nanti akan keluar inovasi, amalan terbaik, publication, apa lagi semua tu ada pengiktirafan semua. InsyaAllah nanti saya share. Masuk dalam tu dulu, nanti kita tengok sikit-sikit saya share yang mana nak tanya ke. Nak buat proposal sama belajar, ada ke? Cuti-cuti ni boleh mula draft-draft macam mana nak ada itu yang minta HLP kan, beasiswa. Cikgu kalau masuk nak sama belajar minta beasiswa lagi best. Tapi ada kesan-kesan dia dalam pejawatan kalau nak mohon guru cemerlang. Ada peminat nak mohon guru cemerlang? Nanti kita bersambung chatting kita dalam Telegram tu InsyaAllah saya cuba jawab banyak-banyak benda yang mungkin tak dapat kita kongsi kat dalam ni. Dan saya nak minta maaf banyak-banyak. Mula-mula tadi macam nervous, lama-lama orang kata pegang mikrofon tak ada nak lepas. Dah laju pula tu sebab dah kejar masa. Lepas tu dan kasar pun ada. Bahasa Penang ni dia memang kasar sikit. So minta maaf, jangan kecil hati. Saya memang macam tu sebenarnya. Bila saya bercakap macam tu, saya dah mesra dengan cikgu-cikgu semua. So kalau ada apa-apa nak tanya, nanti kita tanya dalam grup Telegram. Ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita akhiri kita punya perkongsian? Terima kasih banyak-banyak yang tunggu daripada pukul 9 tadi. Okey. Ada apa-apa lagi? Okey, saya serahkan pada Nila moderator. Terima kasih Cikgu Yati, dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Siti Rohana tadi atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat padat dan terlalu banyak yang dikongsikan oleh Dr. Siti Rohana sebentar tadi. Okey, so suka untuk saya ingatkan sebelum perkongsian kita ni berakhir, diharapkan kepada semua cikgu dan peserta semua untuk mengisi 2 link
iaitu yang pertama borang keberkesanan kursus. Jadi mohon kerjasama untuk semua isi borang keberkesanan kursus tu, dan juga borang kehadiran jangan lupa isi untuk didaftarkan di dalam SPL KPM. Okey, dan juga ada satu link channel Telegram Dr. Siti Rohana. Tadi saya ada ternampak ada cadangan untuk menjadikan supaya ada 2 hala. Okey, tak apa. Cikgu boleh masuk terlebih dahulu ke dalam channel tersebut supaya kita tak terputus hubungan. Sebab tadi saya tengok ramai cikgu yang minta bahan bahan modul, contoh kajian tindakan yang telah dibuat oleh Dr. Siti Rohana, dan sebenarnya saya pasti ada banyak lagi perkongsian yang berdasarkan kepakaran beliau, berdasarkan pengalaman, pengetahuan semua untuk dikongsikan untuk membantu para guru semua di luar sana. Dan sebenarnya pada diri saya sendiri, Dr. Siti Rohana pun selalu cakap, Cikgu Yati, jomlah buat inovasi, buatlah kajian tindakan apa semua. Secara jujurnya saya memang tak ada idea langsung, tapi tadi saya mengikuti perkongsian beliau daripada mula tadi slot pertama. Saya rasa saya daripada start dekat slot pertama, iaitu jom buka minda. Sebenarnya minda saya tak terbuka, macam mana saya nak buat apa semua. Jadi diharapkan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada semua yang join perkongsian pada hari ini. Okay, jadi sebelum saya akhiri kita punya perkongsian pada hari ini, jangan lupa saya ingatkan untuk isi semula, untuk isi bagi yang belum isi borang keberkesanan kursus, borang kehadiran dan juga channel Telegram Dr. Siti Rohana. Okay, so saya kira perkongsian kita sehingga setakat ini, saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya tengok ada 2 link Google Meet yang telah diwujudkan, di mana tadi pada link Google Meet yang pertama dah penuh 500 orang, dan kemudian pada link Google Meet yang kedua tadi lebih kurang ada 70 orang. Jadi saya rasa perkongsian pada hari ini telah diikuti oleh ramai, dan semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaatnya, insya-Allah. Okey, sehingga setakat ini sekiranya sedapat apa-apa makluman akan dimaklumkan dalam channel Telegram Dr. Siti Rohana. Okey, saya akhiri pertemuan kita, perkongsian pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum.